Dah selamat ada dekat Jitra lah. Ya? Okey, pagi ni saya seperti yang saya maklum semalam lah, saya akan berkenaan tentang kita akan maklumkan berkenaan tentang projek 2. Ada perubahan sikit. Itu kalau ikutkan sebelum cuti tu kita nak buat sikit lah discussion, nak buat rombakan sikit, sedikit checklist yang awak dah buat tu. Sebab kita tukar tapak. Tapi ada yang tak ada lagi ni. Siapa yang tak ada ni? Monisha tak ada. Monisha tak tahulah dia dah balik ke belum. Ada siapa-siapa dengar khabar daripada dia? Geng sektor dia? Aisyah? Dia tak beritahu apa pun, Puan. Dia tak ada beritahu apa-apa. Okey, tak apa. Lagi siapa lagi yang tak ada ni? Sebab kamu ada 25 kan? Nabihah ada. Siapa lagi saya panggil attendant Okey. Okey, untuk hari ni saya okey, hari tu kita dah tukar tapak. Semua dah maklum berkenaan tentang tukar tapak? Semua dah maklum ke? Nanti saya dah beritahu lah kita tukar tapak asalnya kita buat di Pekan Tunjang. Tapi memandangkan saya takut ada kekangan masa lah sebab kamu nak kena beralik ke tapak tu. Kalau tapak dekat ni jadi macam kurang sikit masalah lah untuk kutip data. Jadinya sebabnya kamu ada lagi 5 minggu je, sebabnya kena sediakan folio dan present dan juga report. So ada 3 benda tu yang agak besar lah yang kamu kena buat. So kita tukar tapak yang sekitar sini saja. So kita buat di Bandar Darul Aman. Okey, untuk tapak tu Iqbal dah siap ke? Yang saya yang kita tentukan border itu. Puan. Ya Azim, kenapa? Iqbal dia pergi tandas. Iqbal pergi tandas. Geng guna tanah ni boleh tolong reply? Eugene ataupun Farid. Ya Puan. Okey, berkenaan tentang tapak itu, Iqbal ada share dengan kamu ke? Ada Puan. Ada? Okey. Semua memang dah siap dah semua, cuma colour tu sikit je lagi. Okey, tak apa. Hari ni boleh tak semua satu kelas dah tahu ke yang border sempadan tapak tu? Sempadan tapak saya tak pasti. Iqbal Okey, decision ke tak apa. Kita boleh share pagi ni dulu untuk kita discuss sikit. Boleh Puan. Ya? Okay, jap. Okey. Okey, sementara menunggu untuk sektor guna tanah share di tapak, kita ada sedikit rombakan lah berkenaan tentang sektor. Seperti hari tu saya dah bagi tahu dekat Iqbal.
memandangkan kita tukar tapak di Bandar Darul Aman ni, sektor pertanian tak ada. So sebab guna tanah pertanian tak ada lah di kawasan Bandar Darul Aman ni, kawasan terlibat ni sebagai tapak yang kita pilih ni lah. So kumpulan guna tanah iaitu Najatul, siapa lagi? Najatul siapa dengan Aini dengan Balkis. Okey, Aini dengan Bakir ada 3 orang kan? Okey, untuk tapak yang sekarang ni, okey. Tapak yang sekarang ni, okey yang tu dah, okey Eugene dah share ni. Okey, tapak sekarang ni kita bermula di ke atas sikit. Okey Eugene. Okey, besar sikit. Okey. Okey, kita mula dekat sebelah di bahagian ni kalau kamu tahu dekat yang landmark utama di kawasan tapak kamu ni adalah Polimas lah, institusi Polimas. Itu yang berwarna kuning ni Eugene. Yang warna macam kuning hijau ni dia ILP, yang Polimas ni. Ya. Okey, yang semua warna kuning hijau ni adalah institusi lah. Okey, institusi pendidikan. So yang ni ILP, kita mula dekat sinilah tapak kamu ni. Okey, sebelah ni adalah Taman Siswa. Taman Aman, silap. Sorry. Taman Aman, Taman Sri Aman kan? Ya. Okey, Taman Sri Aman ni dia agak besar lah. Dia punya taman ni yang mungkin beberapa daripada kamu ni tinggal di Taman Aman ni lah. Menyewa kat sini. So ni termasuk dalam tapak kamu. Okey, kita ke bawah sikit. Okey. Kemudian sebelah kiri sikit ni, okey, depan dengan Taman Aman ni ada Simat ni kan? Kamu tahu lah. Ada Simat ni. Ada kawasan komersial lah. Kawasan komersial. Okey, kemudian sebelah dengan seberang jalan tu ada tapak pasar malam dan medan selera kan? Ya puan. Okey, yang ni semua maksudnya semua maksudnya kita capture lah, maksudnya berbanding dengan Pekan Tunjang itu. Bila kita ceritakan, kamu tak boleh nak imagine apa dia guna tanah dekat situ. Tapi kalau macam dekat sini lebih mudah untuk kamu lah sebab kamu boleh dah imagine dia punya sempadan. Mana dekat kawasan komersial. Okay. Lepas tu dekat sebelah ni yang warna purple ni mungkin kawasan industri Industri pun. Industri ya. Okey, kawasan yang warna, kemudian ada taman dekat ujung sebelah sini. Ini Taman Desa Murni ke? Yang ni ke puan? Ya. Yang ni dia perumahan bukan serata, macam perumahan yang apa yang saya tahu kat iPlan lah, dia cakap perumahan yang bukan serata dengan yang ni kampung lah. Okey. Okey, yang ni kampung, ni maksudnya perumahan tak terancang lah. So nanti sektor perumahan kena kenal pastilah. Okey? Kena kenal pasti dia punya kawasan perumahan ni. Kat sini Okey, itu saya ada minta kawasan Desa Murni, Taman Desa Murni patutnya masuk kat sini. Tapi nanti tak apa. Kalau tak masuk dalam border ni, nanti kemudian boleh tambah. Nanti sektor perumahan akan pergi ke kawasan Desa Murni lah. Taman Desa Murni. Ada dekat sebelah kalau kamu jalan dekat sebelah kat kawasan sini lah. Dekat kawasan sini dia akan ada Taman Desa Murni. Nanti kena ataupun ada yang menyewa dekat taman sini. Ada tak? Ada tak yang menyewa di Taman Desa Murni? Tak ada. So tak ada, kalau tak ada tak apa. So kumpulan perumahan nanti dah awak jalan dekat bahagian sini, tengok ada satu kawasan perumahan terancang lah. Sebelah dengan kawasan perumahan kalau pergi dekat sebelah sini lagi ni, yang kawasan dekat Simpang ni, yang dekat luar border ni, yang ni dah area nak pergi ke Masjid Tanjung Pauh apa semua tu, yang tu jauh dah, yang tu tak perlu. Okay?
Ini tak perlulah. So kena pasti dekat mana kawasan Taman Desa Murni tu nanti yang tu masukkan dalam tapak lah. Okay. Taman Desa Murni. Taman Desa Murni. Ataupun Taman Sri Murni, saya tak pasti. Nanti tengoklah dekat kawasan tu. Tapi memang dekat area sini je lah. Okey. Kemudian kita pergi ke sebelah industri tu balik. Sebelah kanan. Okey, industri kecilkan sikit. Okey, kalau tengok dekat sini, okey, sekarang ni sektor industri ada Azalizah dengan siapa? Fatin kan? Ya Puan. Okey. So, saya nak minta kumpulan pertanian masuk dalam sektor industri ni. Okey? So itu saya nak masukkan seorang tapi saya rasa macam agak banyak juga industri ni. So kena tapi yang ni mungkin yang awak kena pasti dalam I-plan tapi mungkin tak semualah. Tak semuanya industri tapi nanti awak kena pasti dekat tapak lah. Okay? So Najatul Aini dengan siapa? Balkis kan? Puan. Okay. So masuk dalam sektor industri sebab pertanian tak ada. So jadinya sekarang ni sektor-sektor lain kekal lah. Okay? Sektor lain kekal. Okay, kemudian pergi ke bawah sikit. Okay, lepas tu sampai dekat simpang ni yang 477 ni adalah di kawasan simpang 4 di berhadapan dengan ke bawah sikit. Okay, yang ni yang guna tanah tak warnakan lagi ni. Yang ni pun termasuk. Ya. Yang ni pun termasuk. Yang ni termasuk dalam tapak juga. Okey Puan. Ini akan termasuk dalam tapak juga yang ni perumahan terancang lah dua-dua ni. Dia ada dua taman ni. Satu perumahan kos tinggi lah. Ni Bukit Indah ni. Di rumah sesebuah. Kemudian ni sektor perumahan kena alert Kemudian dan sektor infra dan kemudahan awam juga. Dan yang ni sebelah Bukit Indah ni. Dia ada sekolah ni semua. Depan ni ada taman. Okey, taman ni dia ada perumahan teres dan perumahan berkembang. Okey. Sini rumah kawasan Taman Siswa 2. Okey. So kawasan ni termasuk dalam tapak juga. Okey. Untuk sektor kemudahan, infra dan utility. Okey, dan yang cover untuk institusi iaitu Hazim kan? Okey. Ya. Okey. Siapa ketua untuk kumpulan kamu ni? Sektor kamu ni? Sektor kamu ni gabung ada 3 benda. Infra. Saya Puan. Ashira, okey. So Ashira macam ni. Kamu Ashira infra kan? Puan infra. Okey. So dia ada dua infra ni dia akan cover keseluruhan lah. So jadinya kamu bahagikan ahli kumpulan kamu ni ikut zone. Maksudnya yang nak akan cover infra ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. So kamu bahagikan pada 3 lah. Pandai-pandailah nanti kamu bahagikan kawasan kamu ni kepada 3 bahagian. Ataupun kamu nak nak mudah, kamu ambil bahagian atas Taman Siswa tu dengan apa nama ni? Taman Desa Murni dan Perumahan Tidak Terancang tu kan? Satu zon. Kemudian institusi dengan industri semua satu zon dan kawasan Bukit Indah dan Taman Siswa 2 ni satu zon. So setiap kumpulan dia akan tentukan siapa yang handle bahagian tu ikut dia punya ahli kumpulan. Okey, macam kemudahan, macam kamu Ashira ada 3 orang kan? So
So kalau macam Hazim akan cover untuk institusi. Kemudahan institusi lah, institusi pendidikan kan. So kamu kena buat cover untuk ILP, ILP, Politeknik ni dan IAB dan IDA ni. 490 ni. Oh 3 lah puan. 3 tu. Lepas tu tapinya berserta dengan keadaan landscape. Landscape dan kawasan. Keadaan landscape di kawasan industri, kawasan institusi 3 ni dan kawasan yang penting lah kawasan komersial yang besar. Okay? Baik puan. Okay. Kemudian untuk yang Monisha dan Aisyah, kamu ada 2 orang untuk kemudahan kan? Ya Puan. Okay. So untuk kemudahan, kamu bahagi 2. Maksudnya nanti apa nama ni? Walaupun kerja ni kumpulan tapi dia akan tunjukkan nanti saya nak tengok hasil kerja individu lah. So nanti baru kemudian kamu akan gabungkan. So Monisha akan cover bahagian sebahagian kamu bagi 2 lah kawasan ni. Okay. Mungkin Monisha cover bahagian Taman Aman dan Taman Desa Murni, kawasan perumahan tidak terancang, kemudahan-kemudahan kat situ lah. Dengan kawasan industri dan di kawasan-kawasan ni lah, macam depan Politeknik ni ada stesen bas semua tu kan. Yang tu pun termasuk dengan kemudahan. Okay. Lepas tu Aisyah apa semua tu dekat dengan di bahagian satu lagi lah. Ni kawasan Bukit Indah, kawasan Taman Siswa dan sebahagian kawasan industri yang selebihnya. Dan kawasan AB dan IDA tu. So nanti kamu bagi-bagikan. Sebabnya kenapa saya bagi tahu macam ni? Sebab saya nak setiap individu walaupun kerja ni grouping, saya nak setiap individu tunjukkan nanti dia punya kawasan yang dia cover untuk analisis maklumat. Bila kat maklumat yang dah kumpul dekat tapak, kamu kena tunjukkan dalam bentuk plan atau CAD. So setiap individu perlu kena mahir menghasilkan plan atau CAD dan analisis dalam bentuk table data yang kamu kawasan yang kamu cover tu lah. Okay. So tapi untuk pergi tapak ni saya nak yang saya nak di part analisis ni lah untuk kamu sediakan folio dan report. Okay, yang tu saya bagi contoh bagi kemudahan. Sektor kemudahan, infra dan utility dan institusi kan di Hazim tadi. Dan landscape. Kemudian kalau sektor perumahan pula, macam kamu ada taman sektor perumahan ada berapa orang? Siapa? Ilham kan ketua? Ya Puan. Ilham berapa orang ahli kumpulan kamu? 5 lah. 6. Sekarang yang tenang. 6. Okey, 6 orang. Okey, 6 orang ahli kumpulan. So sekarang ni kamu ada taman ada Taman Aman, Taman Desa Murni, satu perumahan kawasan tidak terancang. Lepas tu Taman Bukit Indah dan Taman Siswa. Okey. So agak banyak jugalah So jadinya kamu bahagikan ahli kumpulan kamu tu ikut ikut taman ataupun ikut mana yang kamu senang lah. Ikut kawasan. So nanti dia akan presentkan, dia akan buat analisis ikut kawasan tu lah. Kemudian barulah digabungkan bagi sektor kamu. Okay. So dia kena cover maklumat, dia kena cover maklumat guna tanah dan maklumat survey community tu juga. Okay. Okay, dia kena kumpulkan. Tetapi, faham Ilham dan ahli kumpulan sektor perumahan? Ya faham Puan. Faham Okey, kalau kamu tengok dalam contohnya dalam taman Taman Aman ni,
Okey, kawasan-kawasan macam contohnya kemudahan-kemudahan dia kan. Dia ada padang permainan, ada surau, ada masjid kat sini. So kemudahan tu akan di-cover oleh sektor perumahan, sektor kemudahan lah. Okey, so kamu kena pasti maklumat untuk perumahan sajalah. Okey. Tapinya kalau macam yang komersial apa semua tu, itu sektor komersial lah. Okey. So sektor komersial pun samalah So sektor komersial ada berapa orang? Adiana? Ada 5 orang. 5 orang Okey, sektor perumahan ni agak banyak, sektor komersial ni agak banyak pula. Bilangan orangnya. Sebab komersial di kawasan ni tak terlalu banyak lah. Okey, kalau kita tengok keseluruhan kita kecil kan. Okey, kawasan komersial dekat kawasan ni tak terlalu banyak. Dekat kawasan Simat tu adalah kawasan berpusat lah. Lepas tu ada tapak pasar malam. So saya nak sektor perumahan ada 6 orang kan? Ya Puan. Okey. So 2 orang boleh tak masuk dalam sektor perumahan? 2 orang saya nak minta masuk dalam sektor perumahan. Okey Puan. So kamu tentukanlah tentukan masuk dalam sektor perumahan, tapinya nanti kan bahagikan zon tu lah. Bahagikan zon ikut 6 orang, 7, 8 kan. So ada 8 orang untuk cover kawasan perumahan tu lah. Okay. So nanti bincang dengan kumpulan perumahan. Siapa yang dah masuk 2 orang tu. Okay, untuk hari ni. Okay, untuk hari ni saya nak kamu tapi untuk pergi ke turun ke tapak, macam saya beritahu itulah. Semua orang kena kumpul maklumat bukan sektor dia saja. Kumpul dulu maklumat sektor-sektor lain juga bila kamu pergi kawasan tu. Lepas tu barulah serahkan kepada sektor tersebut untuk buat analisis. Okay? So bukan kita turun ke tapak untuk kutip data kamu sajalah. Okay? So berkenaan tentang untuk turun ke tapak ni, okey, koordinator dan sektor guna tanah tolong bantu untuk tentukan dulu zon untuk kamu kumpul maklumat. Baik Puan. Okey. Okey, katakanlah sekarang ni kalau nak mudah kita bahagikan ikut jalan lah Kita bahagikan ikut jalan. Contohnya kalau kata yang cover bahagian bahagian utara tapak ni. Okey, bahagian utara ni iaitu Taman Aman dan sebelah dia ada ILP. So mungkin kamu nak locatekan berapa orang kat sini. Satu zon. Lepas tu kemudian pergi ke bawah sikit. Okey, kawasan yang tengah-tengah, kawasan Politeknik dengan kawasan AAB dan IBDA ni mungkin tak perlu ramai lah, mungkin perlu 3 orang je ke Lepas tu kawasan tengah-tengah ni yang itu zon industri ni, tengah-tengah ni dia ada pembahagi jalan kan dengan kawasan perumahan ni. So mungkin kamu boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Bagikan kepada 3 bahagian. So yang tu kamu pandai-pandai kamu lah. Jangan semua 25 orang tu bergerak serentak. Pergi semua serbu ke kawasan Taman Siswa. Semua serbu kepada Taman Aman. Kita tak nak. Okay? Puan, yang pembahagian jalan tu start dari mana Puan? Bahagian jalan mana? Yang untuk tengah-tengah ni. Ni dia ada jalan raya ni kan, yang pemisah di antara guna tanah ni. Ini Okey, kamu boleh pecahkan dia lah. Okey, yang bahagian zon untuk kumpul maklumat ni tak kisah. Sebab kita analisis kita by sektor nanti. Kita bukan by zone.
Oh. So untuk kumpul maklumat, ikut mana yang kamu fikirkan mana yang paling sesuai untuk kamu pecahkan zon dia. So hari ni yang apa yang saya nak buat adalah kamu akan tinjau dulu tapak, buat tinjauan awal dulu lah. Untuk tengok, untuk tentukan dekat mana yang kamu nak asingkan zon-zon tu. Okay? So hari ni saya nak minta semua turun ke tapak lah. Okay? Saya akan lepaskan kamu lah dalam pukul sekejap dah habis kelas ni. Okay, dah habis kelas studio ni saya lepaskan. So masing-masing semua dah ada kat Jitra kan? Ya puan. So kamu boleh pergi ke tapak lah. Mungkin hari ni untuk sebabnya sektor guna tanah tak dan koordinator tak decide lagi zon-zon tu. Okay. Mungkin kamu boleh turun bersama kumpulan kamu ikut sektor dulu. Okay. Ikut sektor dulu. Untuk hari ni lah sebabnya kita tak tahu lagi, sebab awak tak tahu lagi zon dia tu kan. So nanti bila dah Iqbal dan Eugene dan Farid bantu kamu untuk tentukan zon, hari Rabu ni barulah betul-betul kutip data lah. Okay, tapi hari ni masa tinjauan awal kamu dah boleh catat apa dia contohnya kalau macam sektor-sektor kemudahan kan, boleh dah catat kalau macam kamu dah dan infra kan, kamu boleh catat dah dekat borang kamu tu kan apa-apalah maklumat yang kamu dah boleh tengok. Mungkin kalau macam sektor perumahan tu nak ukur tu mungkin kalau belum lagi lah sebabnya awak nak tentukan dulu manpower untuk kawasan taman tersebut. Okay. So kamu tinjau dulu. Okay. Kamu tinjau dulu, pergi bersama ahli kumpulan kamu sebab kawasan site kamu ni pun tak luas mana dekat sekeliling sekitar Polin je. Sekitar Polin masih je. Tapi jangan lupa sektor perumahan kenal pasti border untuk Taman Desa Murni. So tambah nanti dalam set kamu. Puan, kalau kita nak buat zoning siap-siap boleh puan? Boleh je. Boleh je kan? Tapi kena ikut pun lah. Puan nak zoning ikut mana kan? Nak kena ikut apa? Nak kena ikut persetujuan puan lah kan? Nak zoning kat mana kan? Tak ada masalah. Tak ikut saya pun tak apa. Ikut mana kesuaian kamu. Ya. At least kena ada berapa zoning puan? 5 kan? Tak kisah. Ikut kalau katakanlah contohnya macam tadi saya cadangkan kalau kata LP, Polimas, IBDA dan AB ni sebab memandangkan dia kawasan dia besar tapi dia guna tanah dia satu je kan, dia institusi pendidikan. So jadinya tak perlu ramai dekat kawasan tu. Gini. Mungkin kat sini boleh 2 ataupun 3 orang saja. Oh okey. Okay. So tapi kalau macam sebab saya tengok perumahan komersial macam sikit sangat dah kawasan ni. So sepatutnya dia 5 orang kan. Kalau hari tu sepatutnya saya nak masukkan kawasan kawasan Yawata apa semua tu, tapi bila masukkan kawasan Yawata tu dia akan jadi berat pula sebab banyak pula kawasan komersial dekat kawasan tu. Dia bersambung sampai KFC, Domino's apa semua tu kan. So terlalu banyak dia punya kawasan komersial. So jadinya takut tak sempat untuk kamu buat analisis. Jadi kita kurangkan bilangan ahli lah dalam sektor komersial tu masuk dalam kawasan perumahan. Okay. So nanti kamu bahagi sama rata lah, maksudnya ikut kesesuaian guna tanah kawasan tersebut. Macam saya beritahu tadi, kawasan yang agak padat
kamu lebihkan bilangan orang yang akan turun ke tapak tersebut untuk kutip maklumat. Tapi bila kawasan yang macam tak padat lah. Ni kawasan yang guna tanah dia macam sebelah kanan ni. Ni sebelah kanan tapak kamu iaitu institusi pendidikan ni. Kawasan jadinya perlu 2-3 orang je. So ikut kesesuaian kamu. Okay? Katalah kamu nak discuss siap. So tak ada masalah lah. Okay? Okay, untuk minggu ni, hari ni kita akan buat tinjauan awal lah. Awak akan buat tinjauan awal. So memandangkan tapak ni adalah di sekitar sini saja. Yang di sekitar Polimas ni saja. Kamu pun tinggal dekat kawasan sini je kan? So kita tak sediakan pengangkutan lah. Tak sediakan pengangkutan untuk kamu turun ke tapak. Okay? Semua boleh tak ada masalah kan pergi ke tapak? Siapa yang ada masalah? Monisha dah ada dekat Jitra ke? Monisha? Dah ada pun. Awak tinggal dekat mana? Taman Aman. Taman Aman. Okay. Ada tinggal serumah dengan kelas di PWD? No, tak ada. Tak. Ada. So kamu boleh decide lah. Kamu bincang dengan Aisyah, kamu nak cover bahagian mana? Okay? Okay. So siapa lagi ni? Ada yang tak ada ni. Okay, saya panggil attendant sekejap Sementara saya panggil attendant tu, mungkin kalau sektor guna tanah nak buat zone ke? Sempat tak? Zoning dan pembahagian ahli kumpulan. Boleh Puan. Okay, kamu bincang 3 orang, boleh. Kamu duduk satu rumah kan? Puan. Ya Puan. Puan. Ya? Macam kalau zoning tu kan, nanti kalau macam satu grup tu ramai pun tak apa kan? Dia Ya, ikut boleh. berapa sektor yang ada dalam satu zoning tu kan? Boleh. Maksudnya ikut dia punya kepadatan tu lah. Kalau lagi banyak elemen guna tanah kat kawasan tu, so relevan lah awak letak ramai kat situ. Macam contoh kalau area yang ILP, poli tu semua buat dalam 2 orang je paling ramai lah. Boleh je ikut kesesuaian lah. Okay, baik. So kalau katakanlah yang bahagian, kalau contohnya macam siapa yang kutip maklumat di bahagian LP, IBDA dan AB ni dah selesai kutip data dia. So dia jangan jangan duduk senyap lah, maksudnya kena bantu juga. Kawasan-kawasan mana yang belum lagi siap dia punya kumpulan maklumat. Okay Okay, so sambil sambil awak buat zoning tu dan pembahagian ahli kumpulan. Okay, saya panggil attendant dulu ya.
Ariana, Ada puan. Haris, Faris ada? Wan Faris. Ya puan. Akilah, Saya puan. Nabiha, Saya puan. Aini, Saya puan. Ashira, Saya puan. Saravut, Ada puan. Azim, Saya puan. Aiman, Saya puan. Hatia, Saya puan. Eugene, Ada puan. Fatin, Saya puan. Wan Azra, Saya puan. Syazwani, Saya puan. Azaliza, Saya puan. Arif, Ada puan. Ilham, Saya puan. Anis, Saya puan. Najatul, Saya puan. Akram, Saya puan. Farid, Saya puan. Balkis, Saya puan. Iqbal, Saya puan. Aisyah, Ya saya. Monisha, Saya puan. Okey. Okey, sekarang ni untuk kehadiran kamu di tapak, untuk hari apa? Hari ni So saya nak kamu pastikan ketua sektor, ketua sektor pastikan ahli dia turun ke tapak Saya tak nak ada yang tak turun. Saya tak nak yang ada yang apa? Minta dia maklumkan kepada saya lah. Kalau kata ada yang ahli kumpulan dia tak turun ke tapak untuk kumpul maklumat, so maklumkan kepada saya ni. Boleh semua ahli-ahli ketua-ketua sektor? Boleh puan. Okay. So untuk hari ni pastikan kamu berhati-hati lah masa turun ke tapak tu. Ke ada yang tak sihat ni? Ada tak yang tak sihat? Yang tak boleh nak turun ke tapak hari ni? Saya puan. Azaliza, kenapa tu? Saya macam nak demam lah puan. Saya Lepas demam. tu, lepas tu Kamsis belum keluarkan arahan untuk outing lagi. Tak tahulah boleh keluar ke tak. Oh ya ke? Okay. So tak apa Azaliza sebab awak duduk kat Kamsis kan? Boleh pergi itulah jumpa MA tu. Okay, so Azaliza tak boleh turun ke tapak. Minta ahli kumpulan dia Fatin boleh Fatin dan Najatul, Aini dan Balkis. Untuk cover dahulu. Bahagian industri lah. Boleh yang lain? So siapa lagi selain ada Azaliza yang tak sihat? Yang rasa tak boleh turun ke tapak hari ni? So Azaliza rehat dulu lah Baik puan. Siapa lagi? Sila maklum pada saya sebab saya tak nak nanti ada yang tiba-tiba lagi pengsan pula kat tapak. Saya tak nak. Ada siapa-siapa lagi? Sebab saya dah tanya ni. Yang rasa-rasa dia tak boleh, tak mampu nak turun tapak hari ni. Tak ada Okay. Kalau tak ada, so ketua sektor sila mainkan peranan kamu lah. Untuk memastikan anak buah kamu turun ke tapak dengan turun ke tapak untuk buat tinjauan awal hari ni. Pada hari Rabu nanti, kita akan sambung lawatan tapak.
Nanti hari Rabu nanti saya akan ronda lah. Kita tak ada, saya akan ronda lah tengok kamu. Tapinya saya tak, bukannya apa, saya tak, bukan bersama-sama dengan kamu lah untuk kumpul maklumat. Cuma saya nak tengok lah kamu, perjalanan kamu untuk mengutip data tu. Okay, saya akan buat tinjauan pada Rabu nanti. Yang Rabu nanti adalah waktu sebenar lah untuk kamu kumpul data. Hari ni baru tinjauan. Okay. Tapi kalau dah nak start kumpul data tu tak ada masalah. Lagi cepat kamu kumpul data, lagi cepat untuk kamu buat analisis lah. Okay. Sebab memandangkan masa yang agak terhad untuk kamu menyiapkan projek 2 ni. Okay. Untuk sektor guna tanah dia tak ada masalah. Dia cuma verify guna tanah di kawasan tapak kajian. Based on plan yang dia dapat tu. Okay. Plan tapak tu. Kemudian hasilkan plan dalam AutoCAD. Okay. Ada apa soalan? Wan, Ya. zon ikut zon tak? Wan. Sektor guna tanah tengah bagikan zon. Sedang bagikan zon. Sekejap lagi kita orang dalam group Faris. Okay, nanti sekejap lagi dia akan share dalam group lah So nanti kamu boleh berbincang lah So sebelum kamu nak pergi ke tapak ni, pastikan kamu dah makan, dah ada kalau kata nak nak ready ikut payung ke apa ke, kelengkapan keselamatan lah. Pakai baju yang sesuai, pakai kasut yang sesuai lah sebab kamu nak berjalan di kawasan tapak tu. Okay, so bawa kelengkapan yang sesuai. Pastikan kamu bawa borang checklist kamu, bawa plan, bawa alat tulis untuk tanda kamu catatan, buat catatan. So bukan turun kosong sajalah. Dan pastikan ambil gambar juga. So berkenaan tentang checklist semua dah clear Cuma kamu ubah kalau macam hari tu kita buat pekan tunjang. Mungkin ada benda yang kamu kena alter sikit kalau kata kawasan tu, kod kawasan kan. Nama kawasan tu kamu kena edit sikit. Tapi borang masih pakai yang sama. Okay. Ada apa-apa soalan berkenaan tentang perkara-perkara yang kamu tak jelas sebelum kamu turun ke tapak ni? Ada tak? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, saya nak selepas kamu buat tinjauan awal ni, okey, hari Rabu nanti, sebelum kamu turun ke tapak awal tu, okey, saya nak kamu bentangkan dulu ketua sektor bentangkan dulu ataupun wakil-wakil sektor lah. Ataupun wakil-wakil di zon tersebut, mana yang sesuai lah. Hari Rabu nanti sebelum kamu turun ke tapak, kamu present kat saya dulu. Kita bagi masa dalam setengah jam. Lepas tu baru kita turun ke tapak hari Rabu ni. Okay? Okay, kalau kata tak siap juga hari Rabu ni untuk kamu kumpul data, kamu boleh teruskan pada hari cuti. Itu inisiatif kumpulan masing-masing lah. Okay? Sebab setiap kali kamu turun ke tapak, saya akan tengok progres. Progres bagi setiap sektor. Apa data yang dia dah dapat. Dan data yang dia dah murnikan dalam bentuk jadual. Okay? Bukan saya nak data mentah yang dalam borang checklist tu saya nak kalau kata saya tanya taman-aman. Okay, berapa bilangan taman-aman yang kamu dah survey? Saya nak kamu, bukan baru kamu nak kira borang-borang tu saya nak tahu okay, berapa jantina untuk taman aman contohnya.
Jantina komuniti yang kamu dah survey lah. Jantina perempuan, jantina lelaki. So untuk setiap kali studio, kamu kena bentangkan data yang kamu dah kumpul lah setakat mana. Jelas semua? Jelas puan. Jelas puan. Okay. So kalau jelas berkenaan tentang folio berkenaan tentang folio, kamu boleh data yang kamu kumpul tu kamu untuk buat analisis. Untuk buat analisis ni kamu kena masukkan dalam PowerPoint so sekali jalan lah dalam proses mana-mana data yang dah kumpul tu, kamu kena tentukan siapa yang maksudnya dia bertanggungjawab di kawasan-kawasan mana. So dia kawasan yang dia kumpul data tu dia kena buat analisis lah. Okay, so kamu pandai-pandai bahagikan. So saya ingatkan lagi sekali untuk tarikh kamu present. Presentation adalah pada 24 November, okay? 24 November. So kamu kena submit, tapi sebelum tu kamu kena submit dulu folio. Itu pada 17 November. So ada masa 10 hari lah. 10 hari untuk proses kamu menyiapkan folio. So jadinya dalam tempoh kamu pergi ke tapak ni, dalam masa yang sama kena buat juga folio. Okay? Balik di tapak kena update data. Okay? So yang ni dah ada part yang dah akan melalui fasa yang agak kritikal lah. Sebab kamu kena buat folio tu. Dalam folio tu ada report dan juga plan. Okay, plan dalam AutoCAD. Boleh Ada siapa-siapa ada soalan? Boleh. Boleh puan. Okay. Kalau ada apa-apa yang tak jelas boleh tanya Boleh tanya dengan saya lah. Monisha pergi mana ni Monisha? Ada? Boleh Monisha? Ada puan, boleh. Boleh Okey. Semua faham Monisha? Faham puan. Faham Okey. Akram boleh Akram? Mana Akram? Boleh puan, boleh puan. Boleh Okey. Fatiah boleh Fatiah? Boleh puan. Okey. So untuk proses kamu mengumpul maklumat ni pastikan keselamatan kamu keselamatan kamu terjagalah sebabnya dalam proses kumpul data ni dia akan, so kamu kena berhati-hatilah nak melintas jalan tu, tengok dulu lepas tu kena pastikan kalau kata kamu nak survey dengan orang, nak temu bual orang tu pastikan jaga jarak pakai mask, jangan tak pakai pastikan kamu jagalah keselamatan kamu dalam tempoh penularan wabak ni. Okay, saya tak nak kalau boleh kita nak pastikan semualah selamat sebabnya kita nak elakkanlah perkara-perkara yang berisiko. Okay, kalau siapa yang bawa kenderaan tu pun pastikan berhati-hati. Okay, bawa motor ke bawa kereta ke Okay, kalau tak ada apa-apa boleh ni lah so boleh ready untuk turun ke tapak.
Kalau siapa yang nak pinjam, ada tak itu kata dia nak pinjam pita pengukur sektor perumahan. Sebab sektor perumahan je yang kena ukur kan dengan yang jalan raya, sektor infra. Ada yang nak pinjam ke? Boleh Puan? Ada yang nak pinjam? So ada kalau ada nak pinjam nanti hari Rabu. Macam mana hari ataupun Rabu. Ha? Maksudnya hari Kamu Rabu ada Puan tak bawa sekali ke? hari Atau aku daripada ada tak hari yang kamu ada kelas di poli? tak sure Puan. Kelas lain ada tak? Kelas macam daripada studio ni? Kelas apa lagi kamu? Yang face to face ada tak? Tak pasti sebab lecturer tak bagi tahu. Oh, lecturer tak beritahu lagi. Kamu ambil subjek apa lagi? Sem ni? Site planning kan lagi? Site planning, infrastruktur planning, Okay. survey, Survey. kemudian Okay. kelas Dengan entrepreneur kan? entrepreneurship. Okay, tak apa. Nanti kalau yang ukur tu, kalau katalah kamu tak ada datang ke poli, nanti kemudian tak apa. Nanti saya beritahu macam mana. Okay? Untuk sektor perumahan dan sektor infra saja yang perlukan kita mengukur kan. Ke kamu dah ada? Kalau kamu dah ada lagi baik. Ada tak? Tak ada? Tak ada Puan. Tak ada. Okay. Tak apa, nanti saya tengok dulu berapa yang ada, nanti saya beritahu kemudian. Okay? Mungkin kalau tak ada apa-apa soalan, saya lepaskan dululah. Kamu untuk kamu pergi ke tapak hari ni. So kita jumpa semula pada hari Rabu pagi tu untuk kita buat online sekejap dalam setengah jam untuk kamu update berkenaan tentang tinjauan tu hari ni. Okay? Boleh semua? Boleh Puan. Okay. Boleh Puan. Okay, terima kasih. Puan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam. Puan murah rezeki. Thank you Puan. Thank you Puan. Okay, terima kasih. Farid Asra.